Kita tahulah. Kalau orang tak nak apa ke? Kan kata. Syakir ke? Dia tak kenal. La ilaha illallah. Apalah. Coldplay dia kenal. Tu. Jadi masuk. Masa itulah soal jawab. Kemudian kata tok guru kami, kalau kita orang baik, kita ada peguam bela. Peguam bela dia siapa? Al-Quran. Kalau kita selalu baca Quran, kalau kita bersama dengan Quran, Quran akan teman kita. Quran waktu tu dia akan menyerupai rupa sama macam kita. Kita pun pelik tengok, siapa ni macam muka aku tak? Siapa ni? Kata. Dia pun kata, kekasih kamu. Kita pun terkejut tak? Kasih kita sama jantina pula tu. Kan? Kasih kau mana? Dia kata, dia pun perkenalkan diri, akulah Al-Quran yang engkau baca. Kan? Saat di waktu orang tak pedulikan aku, kau pedulikan aku. Di saat orang tak pedulikan kau, jadi aku balas, aku pedulikan kau. Waktu di dunia kan orang kan pedulikan sangat Quran, tapi kita pedulikan Quran. Maka saat orang tak pedulikan kita, tu maksudnya habislah anak bini kita semua belah lepas kita mati tu. Suami kita semua belah. Kan? Waktu itulah dia pedulikan kita. Sebab kita pernah pedulikan dia. Jadi bacalah Quran. Siapa nama tu? Syekh Ali Jabir meninggal dah. Dia seorang ulama di Indonesia lah. Dia pernah cerita satu hari sebelum dia meninggal, dia pernah bermimpi. Mimpi yang dalam mimpi tu dia meninggal. Tapi sekarang dia dah meninggal sungguh lah. Tapi masa tu dia hidup. Tapi dia dapat mimpi tu dia meninggal. Dia kata dia mimpi real. Memang dia meninggal sungguh. Orang tanam dia apa semua. Sampailah gelap. Gelap ni, dia kata gelap segelap-gelapnya. Tiba-tiba aku nampak, dia kata ada apa orang cakap, panggil apa? Setitik cahaya. Cik je. Dan cahaya tu makin lama makin dekat, makin lama makin terang. Kemudian dia tanya, siapa engkau ni? Cahaya ni. Wahai cahaya, siapa engkau? Maka yang cahaya tu jawab, itulah Al-Quran yang engkau baca. Samalah apa yang maknanya mimpi Syekh Ali Jabir tu membenarkan apa yang ulama-ulama kita bahas tentang bagaimana orang yang berada di alam barzakh. Jadi betul lah Quran akan datang kat kita. Bagi yang baca Quran, bagi yang tak baca Quran, tak ada dah. Sebab dia tak berkawan dengan Quran. Tapi kalau contohlah ada orang tanyalah, nak tunggu ibu-ibu tanya, tak tanya-tanya. Jadi saya buatlah, saya tanya, saya jawab. Jadi kalau orang tanya kan, tapi kalau saya ni bukan tak nak baca Quran, Ustaz, tapi saya tak pandai baca Quran. Saya belajar dah tapi merangkak-rangkak. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita nak berkawan dengan Quran. Jadi Quran juga akan berkawan dengan kita. Bukan maksud baca tu mesti lancar ke. Yang penting kita belajar dan kita cuba nak baca Quran tu. Jadi jangan putus asa, teruskan belajar dan membacanya. Jadi ingat, inilah keadaan liang kubur, tinggal kita keseorangan. Jadi Imam Ghazali kata ni, dia nak peringatkan kita supaya kita jangan leka dengan kehebatan dunia, keseronokan dunia. Cari harta dunia tak ada masalah, tapi jangan sampai kamu lupa bahawa satu hari nanti kamu akan meninggalkannya. Gitu. Jadi sebab tu diingatkan, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur. Mana sehebat mana pun mahligai rumahmu atas dunia, hebat rumah dia kan, ada lift dalam rumah kan, hebatlah, dahsyatlah, kolam renang, macam-macam lah. Ada apa, jacuzzi. Jacuzzi pun benda kita pun tak tahu, main sebut je. Air panas. Kita air panas cerek je. Ada mana hebatlah rumah dia ni kan. Dahsyatlah, dahsyat pun makan tanah. Siapa-siapa pun, Agung Sultan makan tanah. Masuk makan tanah. Duduk ke bumi dalam tanah. Mana ada orang ke bumi atas awan, ada? Sebabkan dia ni pemimpin terhebat, kita tanam di atas awan. Gila. Mana boleh tanam dalam tanah, tak kira siapa. Itu nak menunjukkan itulah tempat akhirnya kita. Bak kata Buya Hamka lah, selalu kadang orang duk share kat WhatsApp kan. Kata-kata Buya Hamka, kamu dijadikan daripada tanah, dia kata, dan kamu akan kembali kepada tanah. Tetapi kenapa masa hidupmu
menjadi sifatnya sifat langit. Maknanya jangan kamu sombong. Langit kan atas, jangan kamu bersifat sombong. Itu hikmah Allah jadikan kita daripada tanah, supaya kita ingat asal usul kita. Tanah ni tempat apa? Tempat yang dipijak orang. Itulah kita. Nah, sombong sangat apa, kita ni makam dipijak saja. Bukannya hebat sangat pun. Cuma kalau Allah bagi kehebatan, ucap syukur. Bukan untuk disombong, tapi untuk digunakan kehebatan itu untuk tolong agama Allah. Itu sebenarnya. Gitu. Okey. Dan penghuni kubur, kubur geng-geng yang lain yang dah mati lama dah. Geng-geng kubur lain sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Ni kita kena ingat. Ni di kubur sini mana? Ibu tak nampak. Kat KFC. Kat KFC. Kenyang orang kubur. Dia pasal 3C. Saya pun tak tahulah mana satu pasal 3C tu. Tapi di kubur tu depa duk menanti kita. Bila lah nak datang. Bila nak datang. Gitu. Dan memang Nabi ajar pun. Nabi ajar doa bila kita lalu kat kubur, kita kena bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Artinya Assalamualaikum, hey geng kubur. Lepas tu kita kena sebut pula, insya-Allah saya akan datang kat kamu satu hari nanti. InsyaAllah saya akan pergi. Ada dalam kata Arab lah, tapi ni saya terjemahkan. InsyaAllah saya akan datang kat kamu. Tapi masa cakap tu jangan terus, jangan lama-lama sangat. Takut dia jawab lagi. Cepat sikit dia kata. Kami tunggu lama dah ni. Naya. Lari demam terus balik. Tapi memang betul lah, penghuni kubur menanti kita. Betul. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana. Jangan datang ke kubur ke apa? Tak, tanpa bekalan. Itu maksud. Jangan kamu datang ke kubur melainkan bawa bekalan. Okey, kalau kita tengok cara susunan ayat ni, ni indahnya kalam ulama. Maka jangan dia guna dengan perkataan nafi terlebih dahulu. Jangan tu nafi. Jangan sekali-kali engkau datang ke sana. Sana mana? Ke kubur. Tanpa bekalan. Bekalan tu panggil isbat. Maka isbat ni maknanya ketetapan. Melainkan kamu bawa bekal. Itu maksud dia. Ketetapannya membawa bekal. Tetapi permulaan ayat digunakan dengan perkataan nafi. Jangan. Jadi ulama buat satu kaedah. Nama kaedah tu gini. Al-isbatu ba'dan nafi li ifadati hasrin. Artinya, apabila ketetapan datang selepas perkataan nafi. Apabila ketetapan datang selepas perkataan nafi, maknanya ayat tu disusun nafi dulu baru isbat. Maknanya li ifadati hasrin. Maksud perkataan itu atau ayat itu ialah pengkhususan. Itu maksudnya. Contoh kalimah la ilaha illallah. Mula dengan la. La tu apa? Nafi. Tidak ada Tuhan. Kan? Illallah tu isbat, ketetapan. Jadi bila perkataan isbat datang selepas perkataan nafi, itu menunjukkan khusus, hanya. Maknanya tak ada Tuhan, hanya Allah saja Tuhan. Itu maksud. Sama juga kat sini. Jadi bila Imam Ghazali kata, jangan sekali-kali engkau datang ke sana, yakni ke kubur nanti, ke alam barzah nanti, melainkan kamu bawa bekal. Maknanya kamu mesti datang ke kubur tu, melainkan kamu mesti hanya bawa bekal. Kalau kamu tak bawa bekal, habis. Maksudnya macam tu.